Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan belajar bab ulang kaji tajuk penjelmaan. Soalan yang biasanya disoal dalam kertas 2 bahagian B, soalan nombor 13. Kita fahami dahulu perkara penting dalam tajuk penjelmaan. Yang pertama ialah translasi. Translasi di mana objek dan imejnya adalah sama. Sebagai contoh, ini ialah objek, ini ialah imej. Bentuk objek dan imejnya adalah sama. Yang berbeza cumalah kedudukannya. Jadi untuk menentukan pergerakan ataupun translasi daripada objek ke imej, kita lihat pergerakan satu bucu. Ambil satu bucu yang sepadan. Caranya ialah berapa arah pergerakan selari dengan paksi X, kemudian selari dengan paksi Y. Untuk pergerakan selari dengan paksi X, tandaannya adalah positif untuk sebelah kanan dan negatif untuk hala ke sebelah kiri. Untuk pergerakan yang selari dengan paksi Y pula, hala ke atas, tandaannya adalah positif, manakala menghala ke bawah, tandaannya adalah negatif. Jadi contoh K di sini, untuk translasi 4, 3 bermaksud ke kanan 4, 1, 2, 3, 4 dan ke atasnya 3, 1, 2, 3. Jadi inilah dia imej bagi titik K. Di bawah translasi 4, 3. Yang kedua ialah pantulan. Jadi untuk memahami pantulan, ibaratnya adalah cermin. Jika ini objek, ini ialah imejnya. Garis pantulan mestilah berada di tengah-tengah, di mana jarak ke garis pantulan, dari objek ke garis pantulan dan imej ke garis pantulan, jaraknya adalah sama dan ianya adalah berserenjang. Itu ialah pantulan. Jenis penjelmaan yang ketiga ialah putaran. Putaran biasanya diminta sama ada mengikut arah jam ataupun lawan jam. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Sudutnya pula biasanya 90 darjah, 90 darjah, 180 darjah ataupun 270 darjah. Ini ialah sudut putaran. Dan kita perlu kenal pasti juga di manakah pusat putarannya. Okay, sebagai contoh soalan ini, L tanda ialah imej bagi L di bawah putaran. 90 darjah ikut arah jam pada pusat M. Jadi L-nya ialah objek, pusatnya ialah M. Untuk 90 darjah bermaksud kita perlu sambungkan titik objek itu ke pusat putaran, kemudian bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagikan kepada 4 bahagian yang berserenjang. Bermaksud setiap bahagian itu ialah 90 darjah. Jadi sekarang kita tengok pergerakan. Jika arah pergerakannya adalah mengikut arah jam, dia bergerak macam ni, mengikut arah jam, bermaksud dari L, tandaan sini akan kena pada L tanda. Jadi L tanda ini ialah imej bagi L di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat M. Manakala untuk L tanda pula, imej bagi L di bawah putaran 90 darjah ikut arah lawan jam. Jadi sama juga caranya apabila kita telah membagikan kepada 4 bahagian. Kalau kita lawan arah jam bermaksud hala ke kanan. Jadi objeknya L tanda ini merupakan imej bagi L di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat M. Jadi untuk pusat putaran yang lain, kita boleh juga menggunakan teknik lambang Nazi matematik. Ataupun contohnya di sini, C-nya ialah pusat putaran dan titik P. Jadi sepatutnya kita bahagikan ini kepada 4 bahagian. 4 bahagian di mana setiap satunya adalah 90 darjah. Jadi titik P ini jika 90 darjah lawan arah jam, maka dia akan bertemu pada titik di sini. Jadi titik di sini di mana jaraknya adalah sama. Jadi untuk memudahkannya, kita boleh juga bentukkan simbol Nazi ini di mana bucu P ini akan sama dengan bucu yang di bawah ini. Ada berbagai-bagai teknik, mana-mana pun boleh anda gunakan untuk mencari jawapan bagi tajuk putaran.
Jenis penjelmaan yang keempat ialah pembesaran. Dalam pembesaran ini, cara yang pertama yang perlu kita kenal pasti ialah mengira faktor skala. Faktor skala formulanya ialah K, simbolnya ialah K, formulanya ialah panjang imej dibahagikan dengan panjang objek. Ataupun jika melibatkan luas, K kuasa 2 bersamaan dengan luas imej dibahagikan dengan luas objek. Jadi daripada sini kita boleh kira luas imejnya bersamaan dengan formula yang biasa digunakan ialah K kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Jadi apabila diminta menghuraikan jenis penjelmaan melibatkan pembesaran, perlu dinyatakan jenis penjelmaan tersebut adalah pembesaran. Kemudian perlu dinyatakan berapakah faktor skalanya menggunakan formula ini dan juga untuk kita perlu tentukan di manakah kedudukan pusat pembesaran tersebut. Cara untuk menentukan pusat pembesaran, dalam kes ini kita sambungkan bucu yang sepadan. Bucu yang sepadan sambungkan di mana titik pertemuan ini dikenali sebagai pusat pembesaran. Jadi dalam kes ini untuk mencari nilai K-nya menggunakan formula tadi, imej dibahagikan dengan objek. Yang mana satu merupakan imej, yang mana satu merupakan objek bergantung kepada soalan. So dalam kes ini, Q ialah imej. Jadi ini ialah imej. Bagi imej P, bermaksud P-nya ialah objek. Jadi untuk mengira faktor skalanya menggunakan formula tadi, K bersamaan dengan imej itu kita ambil sisi yang sepadan. Katakan saya ambil ini, sisi pada imej, sisi di sini, pada objek sisi yang sepadan ialah sebelah sini. Jadi ada berapa peringkat yang terlibat? Di sini ada 2. Okay, untuk imej ada 2 bahagian, manakala untuk objek ada 1 bahagian. 2 bahagi 1 bersamaan dengan 2. Jadi cara menghuraikannya untuk kes pembesaran ialah perlu nyatakan apakah jenis penjelmaannya iaitu pembesaran. Kemudian perlu dinyatakan di manakah berapakah faktor skalanya. Dan satu lagi perlu dinyatakan di manakah pusat pembesarannya. Jadi inilah dia teknik menghuraikan penjelmaan jenis pembesaran. Sekarang kita mula membuat latihan soalan berbentuk SPM untuk bahagian B soalan nombor 13 iaitu melibatkan penjelmaan. Okay, soalannya, radius 10 menunjukkan 3 buah sisi 4 KL, JKLM, PQRS dan TUVW pada suatu satah kartes. Okay, penjelmaan yang terlibat dinamakan sebagai T iaitu translasi 3 negatif 2, V ialah pantulan pada garis AB. Okay, biasanya soalan ada 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A biasanya melibatkan titik manakala bahagian B melibatkan rajah. Jadi di sini titik merujuk kepada titik K. Jadi titik K adalah, kena pasti ini ialah titik K. Nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah penjelmaan yang pertama ialah T. Jadi T ini penjelmaan T-nya, T tadi ialah translasi 3 negatif 2. 3 negatif 2 bermaksud X-nya 3, ke kanan 3, Y-nya negatif 2 bermaksud ke bawah 2. So daripada K tadi ke kanan 3, 1, 2, 3 dan ke bawah 2, 1, 2. Okay, jadi di sinilah imej bagi titik K di bawah penjelmaan T. Jadi kita bacakan koordinatnya sebagai 8, 1. Itu untuk jawapan yang pertama. Untuk jawapan yang kedua, diberi ada 2 jenis penjelmaan TV. Kalau ini maksudnya penjelmaan perlu dilakukan untuk V terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan T. Penjelmaan V ialah pantulan pada garis AB. Dimulai dengan titik K yang sama, pantulan pada garis AB. Pantulan pada garis AB bermaksud ukur jarak ke garis pantulan. Jarak tegaknya di sini kita dapati ada 1, 2, 2,5. Manakala imejnya adalah sama jarak yang sama di sebelah sana. Setengah, 1, 2. Jadi ukuran jarak mestilah sama dan ianya adalah berserenjang. Jadi di sinilah kedudukannya imej bagi K di bawah penjelmaan V. Jadi kita bacakan koordinatnya sebagai 08. 08.
Okay, untuk kes ini ada dua jenis penjelmaan kita perlu sambungkan. Bersambung dengan penjelmaan T pula iaitu translasi 3 negatif 2. Jadi pada sini 3 ke kanan 1, 2, 3 dan ke bawah 2, 1, 2. Jawapan akhirnya adalah di sini koordinatnya ialah 3, 6. Jadi jawapan akhirnya adalah 3, 6. Sambung bahagian B. Kalau tadi melibatkan titik, sekarang soalan masih lagi soalan penjelmaan melibatkan rajah pula. Jadi kita lihat yang mana satu objek, yang mana satu image. PQRS ialah image bagi JKLM. PQRS ialah image. Jadi kita tandakan di sini sebagai image. Ialah image bagi JKLM. Bermaksud yang asal ini ialah objek. Jadi di bawah penjelmaan DL. Bermaksud L dahulu nombor 1 diikuti dengan D. Jadi kita perhatikan daripada objek ke image ini, dia perlu melalui dua jenis penjelmaan. Yang pertama mestilah melalui objek ini ke bentuk UTVW. Jadi untuk mengenal pasti apakah jenis penjelmaan ini, bentuknya berubah. Jadi bentuk berubah sama ada ianya adalah pantulan ataupun putaran. Dalam kes ini, dianya bukanlah pantulan kerana tiada garis tengah. Jadi ia mestilah putaran. Jadi untuk mencari putaran di manakah pusat putarannya, kita kenal pasti dahulu bucu yang sepadan. Jadi bucu yang sepadan di sini ialah V dan juga J. V dan J merupakan bucu yang sepadan. Jadi teknik untuk mencari pusat putarannya ialah kita bentukkan L dahulu di antara kedua-dua bucu yang sepadan ini. Kemudian bilang kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kotaknya ataupun jaraknya. Kemudian 8 tadi. Semula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk mencari tengah kita bahagikan 2 bersamaan dengan 4. Bermaksud ukur 4 daripada satu bucu. 1, 2, 3, 4. Okey, di sini kedudukan tengahnya. Jadi kedudukan tengahnya, bukan di sini, satu lagi ya. 1, 2, 3, 4. Okey, di sini. Okey, padamkan tadi. Kedudukannya adalah pada 4-nya di sini. Jadi di sini bukanlah tengah lagi. Kita tengok jarak ke sesiku L ini 2 kotak. Jadi kita ke belakang, keluar daripada ini 2 kotak. Jaraknya 2, 1, 2. Jadi di sinilah sebenarnya, ini jarak yang sama dengan jarak ke bucu tadi. Jika di sini 2, maksud ini juga 2. Jadi yang bertanda inilah dia merupakan pusat putaran bagi objek JKLM dan satu image yang pertama UVWT. Jadi untuk menghuraikannya, untuk L tadi, L ialah putaran. Putaran kita mesti sebutkan arahnya. Arahnya ialah ini. Kita sambungkan, kalau ke sini sambungkan, di sinilah dia 90 darjahnya. Jadi arahnya ialah arah ikut jam. Putaran ikut arah jam. Sudutnya adalah 90 darjah. Ataupun di sini 90 darjah. Mula. Putaran 90 darjah ikut arah jam berpusat di, yang kita cari tadi yang warna biru ini bacakan koordinatnya. Di sini ialah 37. Di 37. Jadi lengkap untuk huraian penjelmaan L. Kemudian untuk menghuraikan penjelmaan G pula, daripada sini ke image yang baru yang besar ini, tentulah pembesaran kerana saiznya adalah berbeza. Jadi kita terus tulis saja pembesaran. Pembesaran mesti dinyatakan berapakah faktor skalanya. Okey, dengan faktor skalanya kita perlu kira, kita dah tunjukkan sebelum ini, formulanya ialah K mesti panjang image dibahagikan dengan panjang objek.
Jadi panjang imej kita ambil yang sepadan di sini, mana yang mudah untuk dikira. Okey, di sini lebih mudah untuk kita kira. Ini sisi yang sepadan, satu lagi ialah di sini. Jadi untuk imejnya yang besar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi di sini ialah 8 untuk imej. Objeknya ada 1, 2, 3, 4. Bahagi dengan 4. 8 bahagi 4 bersamaan dengan 2. Jadi faktor skalanya adalah 2. Jadi kita tuliskan di sini pembesaran dengan faktor skala 2. Satu lagi kita perlu letakkan pusat pembesarannya pada pusat. Okey, untuk mencari pusat pembesarannya, kita perlu menyambungkan bucu yang sepadan. Bucu R sepadan dengan bucu V, sambungkan. Okey, sambungkan. Kemudian bucu T sambung bucu V sepadan dengan T. Okey, kita sambungkan. Semuanya akan bertemu pada satu titik. Okey, di sini kita sambungkan akan bertemu pada satu titik di sini. Jadi pusat pembesarannya kita bacakan di situ sebagai koordinatnya ialah ini di sini ialah negatif 3 dan 6. Jadi jawapannya pada pusat negatif 3 dan juga 6. Soalan bahagian yang berikutnya biasanya diminta mencari luas rantau ataupun luas kawasan yang berloret. Okey, soalannya diberi bahawa rantau TUVW yang maksud yang berloret ini mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 100 meter persegi. Jadi ini ialah 100 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili oleh kawasan tidak berloret Q R S P T U V W V U. Maksudnya yang di luas ini yang tidak berloret. Jadi formulanya daripada formula yang kita telah belajar sebelum ini yang telah cikgu terangkan di awal tadi, formulanya ialah luas imej bersamaan dengan K kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Luas objek. Jadi untuk kes ini luas imejnya adalah yang besar ni. Yang besar ini yang kita nak cari kita namakan sebagai X dan juga termasuk yang berloret ini. Jadi keseluruhan imej adalah gabungan bahagian yang 100 meter persegi luasnya ditambahkan dengan X yang ingin kita cari. Itu kita tambahkan sebagai X. Kemudian nilai K yang kita telah kira tadi, nilai K-nya adalah bersamaan dengan 2. 2 kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Ini ialah objek yang asalnya. Objek ini adalah sama saiz dengan kawasan yang berloret. Jadi kita letakkan nilainya adalah luasnya adalah bersamaan dengan 100. Jadi untuk menyelesaikannya 100 tambah X bersamaan dengan 2 kuasa 2 4. 4 darab 100. Di sini ialah 400. Jadi X bersamaan dengan 400. 100 pindah ke kanan. Jadi tolak 100. Jadi keseluruhannya 400 tolak 100 ialah 300 meter persegi. Jadi inilah jawapan untuk bahagian B yang kedua. Alhamdulillah selesai video siri pertama untuk cara menjawab soalan penjelmaan. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.